Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton di luar sana, terutamanya murid-murid prinsip perakaunan di seluruh negeri Kedah. Okey. Hari ini kita akan sambung lagi topik yang telah kita belajar pada kelas sebelum ni, iaitu kelab dan persatuan. Okey, cikgu akan sambung topik seterusnya iaitu akaun yuran. Okey, dalam topik kelab dan persatuan ni memang awak kena betul-betul tahu cara nak sediakan akaun yuran. Sebab akaun yuran adalah yang seperti yang cikgu beritahu dalam kelas sebelum ni, ia merupakan dana utama, sumber utama bagi sesuatu kelab tersebut. Jadi awak kena tahu bagaimana kita nak record, nak cari maklumat untuk menyediakan akaun yuran. Okey. Topik 6.3 dalam buku teks. Semua buka buku teks tau, sebab ini semuanya cikgu tunjuk dalam buku teks sahaja. Dalam topik akaun yuran ni, awak perlu tahu cara nak menerangkan maksud yuran di sini. Okay, ada standard pembelajaran di sini, awak kena baca juga sebab apa yang awak akan belajar dengan akaun yuran ni, apa yang perlu awak tahu, apa yang perlu awak belajar. Okey, kemudian awak boleh menerangkan maksud yuran semasa, yuran lapuk, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima. Cikgu yakin awak pasti pernah dengar perkataan belum terima, belum terperoleh. Dalam topik akaun yuran ni kita akan belajar maksud belum terperoleh, yuran belum terima. Okey, kita pergi lagi. Akaun yuran ni, yuran, bila kita sebut yuran, dia terbahagi kepada 3 seperti dalam buku teks, iaitu yuran masuk. Yuran masuk ni yuran ahli barulah. Ahli baru nak datang nak daftar ahli keahlian, dia ada yuran masuk. Bergantung kepada sesetengah kelab. Kadang-kadang, tapi kalau tak salah cikgu, semua kelab dia ada yuran masuk. Bezanya adalah nilai tu, berapa. Kemudian yuran tahunan ataupun bulanan. Ada kelab dia akan kenakan yuran tahunan. Okey, bayar setahun sekali. Ada kelab dia kenakan yuran sebulan sekali. Bergantung kepada perlembagaan kelab tersebutlah, peraturan kelab tersebut. Kemudian yuran pertandingan. Yuran pertandingan ni lebih kepada sekiranya kelab itu ingin menjalankan aktiviti-aktiviti pertandingan itu, pertandingan ini untuk memeriahkan lagi lah. Okay. So semua jenis-jenis yuran ni adalah tujuan dia untuk mengutip dana. Ia merupakan sumber utama dalam kelab dan persatuan. Okey, kita pergi lagi. Dalam buku teks dia jelaskan dengan detail pula yuran masuk tu apa. Kalau awak lihat di sini, yuran masuk ni bagi ahli baru. Okey, perincian ni awak perlu tahu supaya nanti bila awak jawab soalan nanti awak tahu, oh ini yuran masuk, oh ini adalah yuran tahunan, awak tahu. Jadi awak kena faham definisi setiap yuran ini. Okey, kemudian yuran ini dibayar semasa pendaftaran, boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil ataupun pendapatan modal, bergantung kepada dasar kelab. Ada kelab dia kata yuran masuk ni adalah pendapatan hasil. Lepas ni awak akan belajar apa itu pendapatan hasil, apa itu pendapatan modal. Memang ada beza. Okey, ada juga kelab yang dia kata yuran masuk ni adalah pendapatan modal. Nanti cikgu jelaskan. Okey, melihat kepada peraturan kelab tersebut. Kemudian yuran tahunan ataupun yuran bulanan. Seperti yang cikgu sebut, dia dibayar setiap ahli lah. Semua ahli dalam kelab tu kena bayarlah. Okey, sama ada tahunan ataupun bulanan, dan ia dikategorikan sebagai pendapatan hasil. Okey, yuran tahunan ataupun yuran bulanan kita akan kategorikan dia sebagai pendapatan hasil. Nanti cikgu jelaskan berkaitan pendapatan hasil dan pendapatan modal, ada beza dia. Kemudian yuran pertandingan. Yuran pertandingan ni dikenakan kepada ahli dan juga orang ramai. Biasanya pertandingan-pertandingan yang dianjurkan dalam kelab ni mereka akan buka kepada komuniti, masyarakat, bukan ahli saja, supaya ramai lagi orang join pertandingan ni. Okey, sebab tu dia kata kepada ahli dan orang ramai, dan menyertai dalam pelbagai aktiviti pertandingan, apa-apa sahaja yang dianjurkanlah. Okey, dan yuran pertandingan ni dikategorikan sebagai pendapatan hasil. Okey, kita akan kredit ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nanti cikgu tunjukkan tentang akaun pendapatan dan perbelanjaan ini. Okey, jadi cikgu harap awak jelas apa yang dimasukkan dengan yuran masuk, apa yang dimasukkan dengan yuran tahunan ataupun yuran bulanan, dan apa yang dimasukkan dengan yuran pertandingan. Baca, fahamkan, tak perlu hafal. Okey? Kita pergi lagi, dia jelaskan lagi berkaitan dengan yuran ni. Okey, detail. Okey, semua yuran-yuran ini kita akan rekod dalam akaun yuran.
memang kita kena record dalam akaun yuran bergantung kepada soalan. Soalan bagi apa? Kita record. Kalau soalan tak bagi, tak perlu nak record. Okey, pertama adalah yuran semasa. Yuran semasa ni adalah yuran yang kita terima dalam tempoh perakaunan. Ingat, tempoh perakaunan kita setahun. Biasanya setahunlah daripada 1 Januari sehingga 31 Disember. Sepanjang tempoh setahun tu, apa yuran semasa yang kita terima? Ia lebih kurang kepada yuran bulanan ataupun yuran tahunan. Okey? Dan kita akan masukkan dia ke dalam akaun yuran lah sebelah kredit. Yuran adalah hasil. Kenapa dia kredit? Sebab yuran adalah hasil. Hasil, cikgu selalu sebut sifat. Cikgu suka sebut perkataan sifat. Dia kredit. Sekiranya ada penambahan yuran, kita akan rekod di sebelah kredit. Ingat yuran adalah hasil. So, bila kita sebut hasil, kredit. Dia merupakan pendapatan hasil lah. Yuran lapuk. Yuran lapuk ni, dia seperti, pernah dengar tak perkataan hutang lapuk? Hutang lapuk adalah belanja. Yuran di mana hutang lapuk ni hutang yang tak boleh penghutang bayar. Disebabkan perkara-perkara seperti hilang, muflis dan sebagainya. Dalam yuran pun ada yuran lapuk. Yuran di mana ahli tak boleh nak bayar. Tak boleh nak jumpa dah dia memang hilang ke pergi mana pun kita tak tahu. Jadi kita isytiharkan dia sebagai yuran lapuk. Okey, yuran lapuk adalah yuran belum terima pada tahun keuangan yang lepas dihapuskan. Yang tahun lepas yuran tu dia tak bayar-bayar pun. Jadi bila masuk tahun ni dia tak boleh nak bayar juga, kita isytiharkan dia sebagai yuran lapuk. Okey, dan dikategorikan sebagai perbelanjaan. Yuran lapuk ni adalah perbelanjaan bagi kelab tersebut. Okey, yuran lapuk debit. Bila disebutkan perbelanjaan, kita akan rekod akaun yuran lapuk di sebelah debit. Okey. Kemudian ni dia tulis kat sini sebagai perbelanjaan hasil dan debit ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey. Pendapatan, hasil, kredit. Perbelanjaan, belanja, debit. Fahamkan itu. Itu semuanya tingkatan 4 asas. Okey. Kemudian kita pergi kepada yuran belum terperoleh. Pernah dengar tak perkataan belum terperoleh? Okey. Hasil belum terperoleh. Hasil belum terperoleh ni ataupun yuran belum terperoleh ni adalah yuran yang kita terima lebih. Dengan kata mudah lah, kita terima lebih yuran tu. Orang bayar lebih lah. Maksudnya contohnya ada ahli tu banyak sangat duit. Pada tahun sekarang kita 2021 kan. Dia bayar 2022 terus. So yuran belum terperoleh, kita tak boleh isytihar. Kita tak boleh rekod sebagai yuran. Kita kena masuk dalam liability semasa. Sebab dia bukannya yuran pada tahun semasa, dia tahun depan. Kita tak boleh sekalikan dia dalam yuran. Itulah pelarasan. Nanti kita kena buat pelarasan lah. Okey, awak lihat di sini dikategorikan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan keuangan. Okey, sama seperti tingkatan 4. Tingkatan 4 disebut hasil belum terperoleh. Dalam akaun yuran, dalam kelab ni kita sebut yuran belum terperoleh. Sama. Konsep asas sama. Okey. Kemudian yuran belum terima. Yuran belum terima sama juga dengan hasil belum terima yang kita tak dapat lagi. Pada tahun ni sepatutnya kita dapat 1,000 yuran tu. Contoh ni cikgu bagi contoh. Sepatutnya kita dapat yuran tu 1,000. Tapi kita tak dapat pun 1,000. Kita dapat 600 je. Okey, 400 tu adalah yuran belum terima. Okey. Jadi yuran belum terima kita kena masuk dalam aset semasa. Hasil yang belum kita dapat lagi, walaupun tak dapat, di akhir tempoh perakaunan kita kena isytihar dia walaupun tak dapat lagi. Kita kena isytiharkan dia sebagai aset semasa. Tapi kita tulis sebagai yuran belum terima. Okey? Boleh. Fahamkan yang tingkatan 4 punya pelarasan, pengiktirafan hasil dan belanja, insya-Allah awak boleh faham dekat sini. Okey, tapi walaupun awak tak jelas masa tingkatan 4, sebenarnya topik tingkatan 5 ni membantu awak untuk recall balik, untuk ulang kaji balik tingkatan 4 sebenarnya. Jadi awak faham di sini, mungkin awak akan faham pelarasan tingkatan 4. Okey, boleh.
Kita pergi lagi. Okey, ini adalah keterangan yuran. Okey, ada yuran semasa, ada yuran lapuk, okey, ada yuran belum terperoleh dan ada yuran belum terima. Semuanya kita akan rekod dalam akaun yuran. Memang akaun yuran adalah soalan yang wajib akan ditanya dalam soalan. So awak kena fahamkan cara nak rekod akaun yuran ini. Okey, kita pergi lagi cara. Ni yang cikgu suka buku teks ni. Dia tunjukkan satu persatu. Dia jelaskan, dia tunjuk. Dia jelaskan, dia tunjuk. Jadi rujuklah buku teks. Okey. Kemudian penyediaan akaun yuran. Okey, awak boleh baca dah di sini. Dia ada jelaskan. Boleh baca keterangan yuran belum terima pada awal tahun dicatat di sebelah debit. Dia cerita dekat awak debit. Ialah yuran belum terima adalah aset semasa. Kita kena rekod di sebelah debit. Baki BB di sebelah debit. Kemudian yuran belum terperoleh adalah liability semasa. Kita kena rekod di sebelah kredit. Itu maksud dia. Inilah format yuran. Inilah format yuran. Bentuk T. Kita buat dalam bentuk T. Okey, pertama sekali ini adalah yuran belum terima, yuran belum terima ataupun dikenali sebagai baki BB. Baki BB pun boleh, yuran belum terima pun boleh. Okey, kalau awak tulis yuran belum terima, jangan tulis baki BB. Tak boleh, awak kena pilih salah satu. Tapi cikgu nasihatkan ikutlah seperti buku teks. Buku teks dia tulis yuran belum terima, kita pun tulislah yuran belum terima. Okey, pada awal tahun Januari 1, tak semestinya ada kelab dia bermula 1 Ogos. Kita rekod 1 Ogos. Dia tak sama. Tempoh perakaunan setiap kelab dia kadang-kadang tak sama. Ini contoh sahaja. Okey, sekiranya dalam soalan ada yuran belum terperoleh, kita rekodlah pada Januari 1 ni. Yuran belum terperoleh. Awak nak tulis baki BB pun boleh, tak ada masalah. Tapi kita ikut buku teks lah, mudah sikit nanti awak ulang kaji. Okey? Kemudian bank. Bank di sini, kenapa kita rekod di sebelah kredit? Bank adalah duit yang kita terima, yuran yang kita terima daripada ahli-ahli. Bila kita terima duit, ni cikgu jelaskan kenapa dia kredit. Okey, cikgu buat account bank kat sini. Duit kita masuk bank, kita akan rekod dia di sebelah debit kan? Kita tulis sebagai yuran. Tulisan cikgu, nampak? Cantik tulisan cikgu ni. Kita tulis sebagai yuran. Bila kita post ke ledger, kita kena buka akaun yuran sebab tu dia berada di sebelah kredit. Kenapa dia berada di sebelah kredit? Sebab dia daripada buku tunai, dia daripada akaun bank. Bank kita rekod debit sebab duit masuk. Kita rekod di sebelah debit. Bila masuk dalam akaun yuran, kreditlah dia. Satu lagi, yuran ni sifat dia kredit. Tambah apa-apa sahaja penambahan yuran, kita tambah di sebelah kredit. Itu adalah alasan yang kedua. Ada 2 sebab lah. Bolehlah mana-mana awak guna. Okay? So cikgu jelaskan kenapa dia kredit. Okey, apa lagi ada dalam akaun yuran ni? Cikgu padam sikit supaya awak nampak. Apa lagi ada dalam akaun yuran ni? Yuran belum terima di sini. Yuran belum terima akhir pada 31 Disember. Soalan, cuba awak lihat soalan. Ada tak dia bagi maklumat yuran pada 31 Disember yang belum terima? Awak rekod di sebelah kredit. Kemudian yuran belum terperoleh, awak rekod di sebelah debit. Kenapa pula macam tu? Dia ni merupakan baki HB. Bila bawa baki BB, dia berada di sebelah debit. Kalau kita guna HB dan BB lah. Sekarang kita tak guna HB dan BB. Kita guna nama dia. Kita tulis nama yuran belum terima dan yuran belum terperoleh. Seperti juga yuran belum terperoleh. Dia merupakan baki HB. Bila bawa, samalah, dia ikut sifat dia juga, sama je. Okey, so bila akhir pada Disember 31 ataupun apa-apa sahaja bulan yang akhir tempoh perakaunan, yuran belum terima tu awak rekod di sebelah kredit, yuran belum terperoleh rekod di sebelah debit. Okey, boleh setakat ni. Dia macam HB dan BB, konsep sama. Tapi awak tak perlu nak letak HB dan BB. Sekiranya di awal pada Januari suatu awak letak BB, maka di akhir 31 Disember awak boleh letak HB. Boleh. Tapi kalau di awal Januari 1 awak letak nama dia, yuran belum terperoleh, yuran belum terima,
So, bila 31 Disember awak tak boleh letak HBBB, tak boleh. Awak kena ikut yang awal tu awak tulis apa. Okay, hati-hati bila menjawab. Okay, awak boleh rujuk guru berkaitan dengan HBBB ni. Tapi, apapun cikgu nasihat sebelum ni, awak rujuk sahaja buku teks. Mudah. Alright? Boleh setakat ni? Kalau tak jelas, boleh rujuk cikgu, kelas, guru, sekolah awak masing-masing. Okey, seterusnya kita pergi. Lepas tu dia bagi pula contoh, nak bagi awak faham lagi, nak rekod akaun yuran ni. Dia bagi 1 Januari awal, dia berikan Disember 31. Kemudian dia bagi yuran belum terima, yuran belum terperoleh. Okey, ingat lagi tak format akaun yuran tu? Okey, kemudian dia berikan yuran semasa yang diterima. Yang diterima ni bank lah, bank. Yang kita terima, kita masuk dalam akaun bank. Bank lah. Kita akan tulis sebagai bank. Okey, berjumlah 12,120. Okey, ini soalan maklumat dalam soalan. Ringkas sangat ni, asal saja. Dia suruh sediakan akaun yuran. Okey, nanti cikgu akan ajar. B dengan C ni cikgu tak nak tunjuk lagi. Cikgu nak tunjuk akaun yuran dulu. Boleh? Okey, so awak lihat dalam buku teks. Nampak dia dah record dah dekat awak. Pertama, 1 Januari dia masuk di sebelah debit, yuran belum terima. 1 Januari di sebelah kredit, yuran belum terperoleh. Okey, liability semasa, aset semasa. Bank tadi 12,120. Dia record di sebelah kredit. Kita isi je. Kemudian ada tak akhir? Ada 260 yuran belum terima, kita rekod di sebelah kredit, dan yuran belum terperoleh kita rekod di sebelah debit. Dia songsang dengan awal tadi. Okey, kemudian soalan ni sebenarnya apa nak cari? Dia bagi maklumat tambahan, ini je yang saya bulat-bulat ni. Yang ni je bagi maklumat tambahan. Dia nak cari apa? Dia nak cari apa? Cara dia, awak cari balance dulu. Mana ruang yang paling besar? Okey, belah mana yang paling besar? Awak lihat dulu, cari imbangan dulu. Okey, kita lihat 12,800 ni yang paling besar di sebelah kredit. Kita imbangkan dulu 12,800, 12,800. Imbangkan dulu. Okey, akhirnya angka imbangan cikgu padam di sini. Angka imbangan dia adalah ini 12. Okey, cikgu padam ni 12,180. Tujuan akaun yuran disediakan adalah untuk mencari pendapatan dan perbelanjaan. Berapakah hasil yuran yang sepatutnya kita terima? Itu tujuan akaun yuran diwujudkan. Sama juga dengan konsep pelarasan. Ingat lagi tak kita buka akaun hasil? Tujuan dia kita nak cari berapakah hasil yang sepatutnya kita masuk dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Lepas tu akaun belanja. Tujuan dia adalah, kenapa kita kena buat pelarasan dalam belanja? Tujuan dia adalah untuk kita cari berapakah belanja yang sepatutnya dimasukkan dalam akaun untung rugi. Sama juga dengan akaun yuran. Yuran ni hasil, tapi kita sebut yuran. Okay? Tujuan dia adalah untuk kita kira berapakah hasil yang sepatutnya kita ambil untuk dimasukkan dalam pendapatan dan perbelanjaan. Sama, tujuan yang sama. Okay? Cuma nama, istilah, tajuk yang berbeza. Okay? Tolong fahamkan. Ini adalah prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Okay? Kita kena cari hasil yang sepatutnya, belanja yang sepatutnya kita rekod. Okay, setakat ni boleh. Inilah akaun yuran. Okay, daripada soalan di atas ini. Simple ni soalan ringkas lah. Biasanya soalan ringkas ni tak diuji sangat. Dia nak bagi awak nampak bagaimana wujudnya akaun yuran itu. Okey, boleh setakat ni. Kita pergi lagi, cikgu tak nak jelaskan yang ni sebab kita tak masuk lagi bab ni. Cikgu tak nak jelaskan yang ni lagi, sabar, nanti cikgu tunjukkan. Okey, kita pergi lagi contoh seterusnya. Dalam contoh ini dia ada yuran lapuk, nampak? Dia tunjuk kat awak, macam mana kalau ada yuran lapuk? Macam mana nak record? Ni dia bagi contoh kat awak. Pertama dia bagi pada 1 Januari. 1 Januari Kelab Ria Tambunan baca soalan. Maklumat berikut diambil daripada Kelab Ria Tambunan. 1 Januari. 1 Januari
Dia bagi yuran belum terima dan yuran belum terperoleh. So dalam otak awak ni, awak dah tahu dah yuran belum terima adalah aset semasa, debit. Yuran belum terperoleh adalah liability semasa, kredit. Dalam akaun yuran, satu debit, satu kredit. Okey, boleh pada Januari 1. Kemudian dia bagi penerimaan dan pembayaran. Masih ingat lagi tak topik sebelum ni, kelas sebelum ni yang cikgu ajar? Penerimaan dan pembayaran kelab dia merupakan buku tunai. Dia sama macam buku tunai. Tapi bila kelab dan persatuan, kita sebut penerimaan dan pembayaran. Dia sama je macam buku tunai. Okey, boleh? So, sehingga 31 Disember, sehingga akhir tempoh perakaunan, apa yang berlaku? Apa yang kita terima? Kita telah terima pelbagai jenis yuran setiap tahun. Maksudnya macam ni. Okey, tempoh perakaunan kita 2017. Okey. So dalam 2017 macam-macam yuran kita terima. Macam-macam yuran. Kadang-kadang kita terima yuran yang tahun lepas. Kadang-kadang kita terima yuran yang tahun depan. Okey. So awak lihat butiran. Saya nak awak faham soalan ni dulu. Sehingga tempoh perakaunan 2017, Kelab Ria Tambunan telah menerima yuran ahli yang tahun lepas 2016. Yuran ahli pada tahun ini 2017, ya, pada tahun ini mesti ada orang bayar yuran lah. Dan tahun depan pun ada future tu. Siapa yang bayar? Biasanya yang cikgu sebut tadi, ahli-ahli yuran dia tak nak bayar banyak kali, dia bayar terus banyak-banyak. Senang. Mungkin dia banyak duit, dia bayar bertahun. Contohnya dia bayar 2-3 tahun terus. Boleh, memang tak ada masalah, boleh. Okey? Sebab itu berlaku butiran seperti ini. Okey? Tapi kita kena asingkan nanti, kita tak boleh campurkan. Yang tahun lepas, yang tahun depan tu kita tak boleh campurkan. Cikgu tunjuk, okey? Okey, soalan ni dia kata maklumat tambahan ada lagi, yuran belum terima akhir. Ada dalam format yuran belum terima akhir. Macam mana kita nak rekod? Di sebelah mana kita rekod 880. Kemudian yuran tahun 2016 yang masih tertunggak. Masih tertunggak? Apa maksud dia? Okey, cikgu tunjuk di sini. Kita jangan tengok jawapan lagi ni, cikgu padam bagi awak tak ni sangat, tak selabut sangat. Okey, dia kata yuran tahun 2016 yang masih tertunggak. Apa maksud dia tu? Okey, awak lihat di sini. 1450. 1450 ni adalah yuran yang kita tak terima lagi tahun lepas. Betul tak? Tahun lepas yuran belum terima. Yuran belum terima ni yang kita tak terima lagi tahun lepas. So kita bawa ke tahun ini. Kita akan bawa ke tahun ini. Ya, yang tak terima kita bawa ke tahun ini. Okey, jumlah dia 1450. Betul. Okey, so dia merupakan baki BB. Okey, tapi awak tak perlulah tulis baki BB. Awak tulis yuran belum terima pada 1 Januari. Okey, kemudian awak lihat dalam akaun bank ni, penerimaan dan pembayaran. Berapa yang telah dibayar? Yuran 2016 ni berapa yang telah dibayar? Berapa telah dibayar? Okey, ni 850. Daripada 1450, 850 orang dah bayar. Ahli dah bayar. Berapa lagi balance? Berapa yang tinggal tu? Kita cari berapa lagi ni? Nilai dia berapa? Nilai yang inilah yang dikatakan sebagai yuran yang masih tertunggak. Yuran yang tertunggak dalam maklumat tambahan dia kata terus kita isytihar sebagai hutang lapuk. Yuran lapuk. Dia dah sebut tu. Jadi sebab tu cikgu kata fahamkan, bacakan soalan tu bagi faham betul-betul. Sebab soalan ni dia ada cerita dia, penceritaan dia tu ada. Fahamkan. Okey, nanti kita cari. Nanti cuba tolong saya kira. Saya tak ada kalkulator ni, awak kira kat saya berapa yuran lapuk. Okey, boleh. So soalan dia suruh sediakan akaun yuran ahli. Cikgu tak nak tunjuk lagi B dan C. Cikgu tak nak tunjuk lagi sebab kita tak belajar lagi pendapatan dan pembelanjaan. Kita buat akaun yuran dululah. Kita mahir yuran dulu. Boleh? Okey. Kita scroll lagi, kita lihat bagaimana buku teks ni merekod akaun yuran. Okey, seperti ini. Pada Januari 1, ini ada dalam soalan. Aset semasa debit. Januari 1, ini ada dalam soalan. Liability semasa kredit. Cikgu memang akan sentiasa ulang supaya awak ingat dalam kepala awak aset semasa, liability semasa, debit, kredit. Memang cikgu akan sentiasa ulang supaya awak ingat dalam ni. Okey? Kemudian, okey, cuba tengok Januari 1 ni debit, kredit dah ada dalam soalan.
Okey, apa lagi yang ada dalam soalan? Bank. Ingat lagi tak bank? 28210. Ambil kat mana ni? Ambil dalam, cikgu scroll di atas pelan-pelan. Ni, ambil di sini. Ni cikgu padam. Ambil di sini. Inilah jumlah dia. Bank. Kita terima banyak tu. Kita akan rekod dalam penerimaan dan pembayaran debit. Debit. Ni debit. Bila masuk dalam akaun yuran, kita rekod di sebelah kredit. Nampak? Catatan bergu mesti ada di setiap urus niaga. Mesti berlaku. Satu debit, satu kredit. Okey, faham setakat ni? Okey? 3 item dah ada dalam soalan. Kita dah rekod. Kemudian, yuran lapuk tadi. Ingat lagi tak kita ada yuran lapuk? Yuran lapuk yang ni, yang cikgu kira ni. Yang cikgu kira tadi ni. Berapa jawapan dia? 600. Okey, 600 ni nak masuk kat mana? Kita masuk di sebelah kredit akaun yuran. Ya, kita masuk di sebelah kredit akaun yuran. Cikgu akan bagi sebab. Ada 2 alasan yang cikgu boleh berikan di sini. Supaya alasan ni maksud cikgu yang awak boleh terima kenapa dia debit, kenapa dia kredit. Okey, pertama awak lihat kenapa dia kredit, yuran lapuk kredit. Okey, cikgu padam ni. Ramai student cikgu tanya juga, cikgu kenapa kredit, kenapa dia tambah akaun yuran cikgu? Kenapa kan? Yuran kan hasil kan kita tambah di sebelah kredit, kenapa yuran lapuk ni kita tambah lagi kan? Okey, alasan yang pertama, awak lihat. Yuran belum terima, kita rekod di sebelah debit. Dalam 1450 ada 600 yang kita tak boleh nak, dia jadi lapuk. Dia jadi yuran lapuk. Maksudnya kita keluarkan dia. Betul tak tadi? Cikgu tunjuk kat sini, cikgu keluarkan dia, cikgu tolak. Ingat lagi tak? Jadi yuran lapuk 600 ni cikgu padam di sini. Okey, yuran lapuk di sini, cikgu padam 600 ni, kita kena tolak daripada 1450. Kita kena tolak daripada 1450. Okey? Sebab tu dia tolak. Tolak. Dia dah keluarkan. Dia dah keluarkan daripada 1450. Sebab tu dia kena, sebab itu ia berada di sebelah kredit. Kita keluarkan dia. Okey, jelas. Alasan yang pertama, boleh guna alasan tu. Alasan yang kedua, kenapa dia kredit? Kenapa dia kredit pula? Sebab, kenapa yuran lapuk ni kredit? Sebab yuran lapuk adalah belanja. Bila belanja, kita kena masuk di sebelah debit. Okey? Yuran lapuk, nanti awak nak kena buka akaun yuran lapuk. Tak perlu. Dalam topik ni tak perlu. Yuran lapuk. Cantik tulisan cikgu. Yuran lapuk. Yuran lapuk, kita kena rekod di sebelah kredit sebab dia belanja. Dia belanja kepada kelab dan persatuan. So, kita rekod di sebelah kredit. Catatan bergu. Sebab itu dia berada di sebelah debit. Yuran lapuk adalah belanja. Kita rekod di sebelah debit. Wujudkan di sebelah debit. So, satu lagi, kredit, kita masuk dalam akaun yuran. Okey? Boleh setakat ni dengan alasan itu? Ada murid, ala cikgu tak payahlah nak asal-alasan. Kita hafal je lah cikgu. Hafal. Boleh. Awak nak hafal. Sekiranya lepas ini ada maklumat tambahan berkaitan dengan yuran lapuk, kredit. Rekod di sebelah kredit. Ada murid nak hafal. Dia tak nak fikir banyak lah cikgu. Malas saya nak fikir banyak. Saya hafal je lah. Ikut awak. Janji boleh dapat A. Dan faham. Dapat A dan faham. Okey? Boleh setakat ni. Cikgu padam. Okey. Kemudian dalam soalan, okey, cikgu pergi kepada soalan. Okey, soalan ni pun cikgu dah conteng banyak. Cikgu padam ni supaya awak nampak tak adalah serabut sangat. Okey. Dalam apa lagi maklumat tambahan dalam soalan ni? Lihat. Yuran belum terima 880. Akhir. Yuran belum terima, kalau awal kita masuk di sebelah debit. Kalau akhir, kita rekod 880 ini di sebelah kredit. Okey? Ini dalam soalan. Lagi, ada lagi. Kita pergi lagi di atas. Awak lihat ni. Lihat ni. 960 adalah yuran yang tahun depan. Dia bawa ke tahun ni. So, 960 ni kita kena keluarkan dia daripada bank. Kita kena asingkan dia. Kita tak boleh campur dia sekali. Kita kena asingkan dia. Kita kena wujudkan dia sebagai liability semasa. Akhir.
Kita kena wujudkan sebagai liability semasa akhir. Jadi cikgu nak keluarkan 960 ni, dia tak boleh masuk dalam bank. Dia tak boleh. Okey, lihat bagaimana cikgu keluarkan. Bank tadi cikgu rekod di sebelah kredit. Bank, nampak? Cikgu masuk di sini. Sorry, bukan bank. Yuran belum terperoleh, cikgu keluarkan dia masuk di sebelah debit. Itu alasan pertama, boleh buat macam tu. Ataupun yuran belum terperoleh ni adalah liability semasa. Liability semasa tadi yang awal kita rekod di sebelah kredit. Ni, kredit. Bila akhir, kita masukkan dia di sebelah debit. Bawa ke tahun depan, dia akan jadi kredit. Dia macam HB-BB. Baki HB dan baki BB. Sama konsep dia. Dan cikgu harap awak jelas dengan penjelasan cikgu. Sekiranya ada ragu-ragu, boleh rujuk guru kelas masing-masing. Awak boleh rujuk dengan guru akaun awak. Okay, dia akan jelaskan kepada awak. Okay, boleh? Setakat ni okey tak berkaitan dengan cara nak jawab, nak sediakan akaun yuran? Okay. So, cikgu nak buat akaun yuran ni nak cari apa? Kita kena cari berapakah hasil, berapakah yuran yang sepatutnya kita bawa ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, awak cari mana yang paling besar. Cari angka imbangan. Cikgu rasa sebelah kredit yang paling besar RM31,070. Samakan dia di kedua-dua belah RM31,070 dan inilah angka imbangan. Angka imbangan RM28,660 kita kena tulis butiran sebagai pendapatan dan perbelanjaan. Okey, inilah hasil ataupun inilah yuran yang sepatutnya kita isytihar, kita record. Okey, boleh setakat ni. Okey, awak tengoklah soalan bagaimana kehendak soalan. Ada juga kadang-kadang soalan kebat, dia dah bagi tahu pendapatan dan perbelanjaan. Dia ada bagi, dia dah berikan pendapatan belanjaan, tapi dia tak berikan bank. Dia tak berikan penerimaan dan pembayaran. Ada juga soalan macam tu. Awak kena cari berapakah bank. Ikut kepada soalan, bergantung kepada bentuk soalan. Soalan kebat dia akan menguji, biasanya soalan kebat ni dia akan uji lain sikit, lain daripada kebiasaan buku teks. Buku teks selalu nak cari pendapatan dan perbelanjaan. Tapi kebat dia boleh pusing. Dia suruh awak cari bank. Ataupun dia suruh awak cari yuran lapor. Dia boleh pusing kat awak. Dia boleh macam, yelah kebat maksudnya berfikir di luar kotak. Kemahiran berfikir aras tinggi kan. Jadi dia nak tengok awak boleh tak dengan konsep yang awak faham ni, dengan debit kredit, cara record ni, boleh tak awak jawab soalan yang bukan kebiasaan, bukan kebiasaan ada dalam buku teks. Dia boleh uji. Itulah kebat. Apa yang ada dalam buku teks itu bukan kebat. Tapi kalau apa yang tak ada dalam buku teks tapi dia boleh uji konsep yang sama, asal yang sama, itulah kebat. Dan soalan kebat dia tak berulang. Soalan kebat ni dia tak akan berulang. Dia akan sentiasa baru. Dia tak akan ada, dia tak akan wujud lagi, keluar lagi tak. Dia akan sentiasa bertukar. Dia macam buat inovasi, dia macam berevolusi, orang kata, soalan kebat ni. Tapi soalan kebat ni taklah susah. Awak senang je dengan cara nak kuasai soalan kebat, fahamkan asas konsep perakaunan tu. Senang. Memang akan mudah bagi awak. Okey? Boleh? Okey, kita pergi lagi. Apa lagi ada dalam ni? Okey, awak boleh lihat ada pengiraan dan kalau boleh, bila nak buat apa-apa jenis, nak jawab apa-apa soalan akaun ni, tunjuklah pengiraan. Tak nak tunjuk dekat dalam akaun pun tak apa. Awak tunjuk di luar. Buatlah nota kaki sikit pengiraan. Sebab kadang-kadang pengiraan sekiranya awak jawab itu salah, kita akan tengok pengiraan. Kita akan check pengiraan. Oh, dia pengiraan dia careless ni. Kita akan bagi juga markah pengiraan. Ada juga markah, orang kata markah kesian. Bukan markah kesian sangatlah. Markah yang di mana awak dah buat tapi awak careless. Mungkin akan dapat markah. Jadi kalau boleh tunjuk jalan kerja. Okay, tunjuk pengiraan dalam akaun. Apa-apa topik lah, tunjuk pengiraan. Okey, cikgu galakkan awak semua. Kita dah habis akaun yuran. Kepada guru-guru di luar sana yang sedang menonton PDP kita pada hari ini, kita galakkan murid-murid kita jawab Masri Topical. Tak perlulah kita suruh mereka photostat apa-apa, bahan print ke, tak payah. Maksudnya kita suruh mereka ambil daripada buku teks. Kalau boleh maksimumkan penggunaan buku teks. Kita suruh murid kita jawab semua soalan dalam buku teks sebab soalan buku teks ni sangat bagus. Dia sangat bagus, okey, untuk murid-murid buat latih 2B.
Okay, jadi murid-murid kalau ada printer tu print lah. Kalau tak ada printer salin je lah soalan ni. Alah, salin tu kemahiran menulis. Tak ada pun, jangan cakap susah. Salin je soalan tu. Okay, so awak boleh buat soalan nombor 1, senang sangat padankan. Soalan nombor 2, cara nak sedia akaun yuran. Dan soalan nombor 3, alah senang sangat. Soalan nombor 3 ni fill in the blank. Mudah. Awak boleh jawab yang ni, awak dah menguasai standard pembelajaran pada hari ini. Okey, cuba jawab. Siapa nak semak cikgu? Suruh cikgu awak semak. Cikgu minta tolong cikgu. Cikgu PM cikgu secara personal. Cikgu, saya buat latihan ni. Cikgu boleh tolong semak tak? Tapi kalau dah belajar lah, biasanya cikgu-cikgu ni memang suka kalau awak rajin. Tapi janganlah kacau cikgu pada waktu-waktu tak betul. Malam pukul 1, 2, 3 pagi tak perlulah. Waktu PDP, waktu akaun kan mesti ada hari awak belajar akaun. Masa tu awak tanyalah cikgu. Cikgu awak akan aktif pada masa tu. Malam-malam cikgu tak aktif lah. Okey, boleh. Berkaitan dengan akaun yuran ini. Okey, nanti cikgu akan masuk akaun pendapatan dan perbelanjaan. Topik ini pun sangat penting juga. Sebab ini adalah format yang utama dalam kelab dan persatuan. Okey, setakat ni boleh? Cikgu harap awak jelas dengan topik akaun yuran pada hari ini. Okey, sekian sahaja. Jangan lupa subscribe channel SSTP Kedah. Dah subscribe ke belum? Like dan share kepada semua rakan-rakan di luar sana. Okey, share. Jadikan dia sebagai PDPR awak di pengajaran dan pembelajaran awak di rumah. Jadikan kelas pada hari ini sebagai PDP awak semua. Okey? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.